Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekarang kumpulan kami akan membentangkan tugasan dua kami iaitu yang bertajuk Industri Buah Naga di Malaysia. Saya Ahmad Syariah Amiruddin bin Abu Bakar. Saya Azim Akmal Hakim bin Zabli. Saya Muhammad Amirul Azrai bin Muhammad Nasir. Saya Muhammad Khairul Nizam bin Ma'aris. Okey. Yang pertama pengenalan kepada industri buah naga di Malaysia. Okey, buah naga atau umumnya dikenali sebagai pitaya terdiri daripada dua jenis iaitu buah naga yang berisi merah iaitu nama saintifiknya Hylocereus costaricensis dan buah naga yang berisi putih dengan nama saintifiknya Hylocereus undatus. Pokok buah naga ini berasal daripada keluarga kaktea dan kawasan utama pengeluaran buah naga di Malaysia adalah di Johor, Pahang, Perak, Selangor dan Melaka. Dan menurut statistik yang dikeluarkan pada tahun 2019, Johor memiliki keluasan tanaman yang paling luas iaitu 406.86 hektar. Dan pengeluaran pada tahun 2019 juga adalah sebanyak 6,879 metrik tan bagi keseluruhan buah naga di Malaysia dengan nilai pengeluaran dengan sebanyak RM31,300,000. Dan daripada nilai tersebut, negeri Johor mencatatkan pengeluaran paling tinggi iaitu sebanyak 3,195.04 metrik tan dengan nilai pengeluaran sebanyak RM14,537,041. Dan keluasan terpenuh tanaman buah naga di Malaysia adalah 723.35 hektar dengan luas keberhasilan hanyalah sebanyak 481.15 hektar. Dan ini adalah statistik yang dikeluarkan pada tahun 2019 yang menunjukkan pengeluaran buah naga di seluruh negeri di dalam Malaysia. Seterusnya adalah botani dan morfologi buah naga. Seperti yang saya katakan tadi, pokok buah naga ini merupakan sejenis tumbuhan di bawah keluarga kaktus, iaitu dari tumbuhan keluarga botani Cactea dan lebih tepat lagi merupakan sayuran milik jenis Stenocereus dan Hylocereus. Dan klasifikasi bagi buah naga ialah simple fleshy berry pepper fruit. Tumbuhan ini berasal dari jenis Hylocereus yang berasal dari Mexico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador dan juga bahagian selatan Amerika Utara. Dan pada hari ini, buah naga ditanam secara komersial terutamanya di Asia Tenggara, Florida, Caribbean, Australia dan seluruh kawasan beriklim tropika dan subtropika. Yang ini sesuai ditanam di iklim di negara kita. Dan buah naga ini biasanya seberat dari 150 hingga 600 gram. Malah ada yang boleh mencapai 1 kilogram. Khususnya pokok buah naga terdiri daripada 3 bahagian umum iaitu akar, batang atau lebih dikenali sebagai sulur, buah dan bunga. Pokok buah naga ini tumbuh secara merambat dengan akar utama tertanam di dalam tanah dan ada juga akar udara yang tumbuh di sepanjang sulur iaitu di sepanjang batang pokok buah naga itu. Kulit buah naga ini memiliki sisik berukuran besar dengan warna kulit merah keunguan. Ini lebih cenderung kepada merah jambu. Namun ada juga buah naga yang kulit berwarna kuning namun tidaklah begitu terkenal di negara kita. Dan seterusnya terdapat lapisan lilin pada isi buahnya. Isi buah naga ini berbeza tergantung pada kulit luarnya. Iaitu buah naga yang berisi putih pada umumnya memiliki warna kulit yang merah magenta dan kulitnya lebih berkilat, manakala buah naga yang memiliki isi berwarna merah memiliki warna kulit yang merah yang agak menonjol dan agak kusam. Dan buah naga ini juga memiliki tekstur isi buah yang lembut seperti buah tembikai dan buah kiwi. Rasa isi buah naga ini juga kadang-kadang agak tawar namun ada juga yang sangat manis. Dan untuk tambahan lagi, buah naga yang berisi putih juga memiliki bentuk yang agak lonjong manakala buah naga yang berisi merah memiliki bentuk yang agak bulat. Tanaman buah naga ini memiliki bunga yang akan mekar di malam hari dan hanya bertahan selama 24 jam. Oleh sebab itu, tanaman buah naga ini juga disebut sebagai bunga bulan atau ratu malam. Seterusnya saya teruskan kepada kawan saya. Seterusnya saya akan sambung tentang kaedah penanaman dan penyediaan ladang untuk buah naga. Next slide.
Okay, secara umumnya saiz lubang adalah berukuran 40 cm kali 40 cm, 45 cm kali 45 cm kali 60 cm dengan tiang sokongan berukuran 1.8 meter kali 12 cm kali 12 cm ditanam sedalam 60 cm. Sebelum anak pokok ditanam, lubang perlu ditabur dengan campuran seperti kapur, baja organik dan baja CIRP bagi menyuburkan semula keadaan tanah. Cara mudah mendapatkan pengiraan yang tepat adalah dengan nisbah 2 tan kapur, 1.25 kg per lubang, nisbah 50 gram per pokok CIRP pada setiap lubang sebelum proses penanaman. Jarak tanaman tiang sokongan pula adalah 3.3 meter kali 3.3 meter dan para perlu ditempatkan pada setiap tiang sokongan. Para tersebut bertujuan untuk menyokong batang yang akan berjalar. Akhir sekali, pastikan tanah digembur di sekeliling tiang seperti busur. Kalau kita lihat pada gambar di bawah tu, yang bulat tu adalah para yang diperbuat daripada tayar-tayar terpakai dan yang di sebelah bawah kiri tu adalah para yang diperbuat daripada konkrit. Okay, next slide. Penyediaan anak benih. Next. Bagi tujuan penyediaan anak benih, ianya boleh dilakukan sama ada dengan dua cara, iaitu semayam biji dan keratan batang. Untuk semayam biji, ambil biji buah naga daripada buahnya, keringkan dan semai biji benih di atas kertas atau tisu lembap sehingga bercambah. Sediakan media tanaman dengan campuran tanah dan baja kompos dengan nisbah 1:1 ataupun 1 bahagian tanah campur dengan 1 bahagian baja kompos. Kemudian taburkan biji yang telah bertunas tadi pada media tanaman tersebut. Timbuskan tanaman tersebut dengan tanah dan pastikan disiram secukupnya. Setelah pokok itu lebih besar, pindahkan ke dalam polybag. Untuk keratan batang pula, potong secara melintang serta rata bersih tanpa luka dan potongan mestilah licin dengan menggunakan parang yang tajam. Ukuran keratan adalah dalam lingkungan 30 cm hingga 60 cm. Keratan batang perlu dikeringkan di tempat yang kering udara selama 2 minggu. Setelah tamat pengeringan keratan, ianya perlu ditanam ke dalam polybag sebelum ditanam ke ladang apabila tunas dan akar telah keluar. Next slide. Penanaman pokok di ladang. Next slide. Pastikan jarak antara tanaman adalah 3 meter kali 2.5 meter supaya tanaman tidak terlalu padat. Hal ini dapat mengelakkan persaingan terhadap nutrien, air dan cahaya bagi setiap pokok. Bagi setiap tiang yang dipacak, sebaiknya ditanam dengan 3 hingga 4 batang anak pokok. Kemudian biarkan pokok tersebut menjalar pada tiang. Bagi pangkal keratang yang telah berakar, hendaklah ditanam sedalam 5 cm ke dalam tanah. Apabila pokoknya semakin besar, ianya hendaklah dijarangkan supaya ia tidak terlalu padat dan seeloknya diikat pada bahagian para yang memanjang supaya tidak mudah patah. Next slide. Pembajaan. Okay, berikut adalah jadual bagi pembajaan tanaman ini. Daripada peringkat awal hinggalah peringkat penyemaian. Okay, next slide. Okey, pembajaan dapat mengekalkan nutrien kepada tanaman sekiranya zat pemakanan tidak mencukupi, tumbuh-sarang dan pendebungaan akan terjejas. Pembajaan yang secukupnya akan menghasilkan pertumbuhan yang baik dan dapat meningkatkan pengeluaran serta ketahanan tanaman terhadap penyakit. Secara amnya, fungsi zat pemakanan adalah seperti berikut. Nitrogen adalah untuk pertumbuhan dan tumbuh-sarang daun dan batang. Fosforus adalah untuk tumbuh-sarang akar. Kalium adalah untuk pembungaan dan warna. Magnesium ialah unsur surih untuk metabolisme serta fotosintesis pokok. Dan kalsium pula adalah untuk kekuatan sel-sel. Cara yang mudah untuk memberi baja adalah melalui pembajaan yang seimbang sama ada secara butiran atau semburan atau lebih dikenali sebagai foliar. Kedua-dua baja butiran dan semburan boleh digunakan secara serentak. Baja butiran NPK iaitu natrium, fosforus dan kalium dengan nisbah 15, nisbah 15, nisbah 15. Baja organik dan baja foliar perlu diberi dengan kadar tertentu pada setiap pusingan. Oleh sebab sistem pengakaran tanaman buah naga adalah cetek, baja organik dalam kuantiti yang banyak diperlukan untuk membaiki tekstur tanah.
selepas 12 bulan. Bajet NPK dengan nisbah 13, nisbah 13, nisbah 21 hendaklah digunakan mengikut kadar seperti dalam jadual yang telah ditunjukkan di atas sebentar tadi. Okay, next slide. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang pengairan. Pokok naga adalah jenis pokok kaktus padang pasir yang boleh menyimpan air. Pokok naga amat perlu penyiraman air bagi mempercepatkan pemanjangan luas dan pokok meninggi terutamanya pada musim panas. Sistem pengairan yang biasa diaplikasikan bagi tanaman ini adalah sistem pengairan atas tanah dan sprinkler. Di bawah berikut merupakan gambar sistem pengairan atas tanah dan sprinkler. Okey, seterusnya pemangkasan. Okey. Cantasan dibuat menggunakan gunting dan biarkan 4 atau 5 cabang pada setiap dahan. Sulur air stem yang keluar perlu dibuang. Seterusnya, dahan-dahan yang sihat, subur dan kedudukan seimbang di atas para saja yang dipilih. Seterusnya, dahan yang telah cukup panjang dan dahan yang telah menghasilkan buah dan tidak produktif perlu dipangkas. Hal ini untuk membiarkan ia tidak bersaing untuk mendapatkan makanan. Seterusnya, kanopi pada pokok janganlah terlalu rimbun dan pangkasan dilakukan mengikut bentuk tengah terbuka, iaitu open center. Okey, dan sekali kerja pencantasan perlu dibuat secara berkala untuk menjamin pengeluaran hasil tidak terjejas. Okey, berikut adalah gambar open center ataupun pangkasan secara terbuka dan di bawah tersebut adalah cara pemangkasan menggunakan gunting. Okey, seterusnya perlindungan tumbuhan iaitu penyakit dan perosak serta kawalannya. Okey, yang pertama sekali penyakit kuning berbusa iaitu Colectotrichum sp. Sistem yang ada pada pokok adalah tanda bulatan kuning lesion berbusa pada kulit. Dan cara kawalannya, rawatan pemberian racun berbentuk broad spectrum seperti desis, rogo dan racun yang mempunyai bahan aktif dimethoate adalah sangat sesuai. Sekiranya jangkitan disebabkan oleh bakteria, racun Cocyte boleh digunakan. Okey, gambar di sebelah itu merupakan gambar lesion. Okey, seterusnya serangga perosak burung, tupai, tikus dan kelawar. Okey, cara mengawal adalah racun serangga seperti chlororifos dan cypermethrin serta perangkap serangga boleh digunakan. Buah hendaklah dibungkus untuk mengelakkan serangga perosak seperti gambar yang ditunjukkan di sebelah. Okey, bakteria. Okey, seterusnya saya akan biarkan kawan saya untuk menerangkan. Baik, bakteria Xanthomonas compestris. Simptom penyakit ini adalah penyakit batang reput, stem rot. Simptom penyakit ini kelihatan pada batang dan dahan yang mempunyai lesion berpusar yang mengeluarkan cecair busuk dan berlendir. Jadi anda boleh lihat penyakit ini dalam gambar. Jadi kawalannya rawatan pemberian racun berbentuk broad spectrum seperti desis, rogo atau racun yang mempunyai bahan aktif dimethoate adalah sesuai. Sekiranya jangkitan disebabkan bakteria, racun Cocyte boleh digunakan. Penuaian dan pengendalian hasil buah naga. Seterusnya, penuaian. Tuai buah dengan menggunakan pisau tajam atau gunting. Buah harus dikendalikan dengan berhati-hati agar kulit buah tidak luka dan menjadi lembik. Seterusnya, pengendalian hasil buah naga. Buah terlebih dahulu dibersihkan dengan air bersih, digrade dan ditimbang mengikut saiz dan grade. Saiz buah dapat digrade melalui berat buah. Grade yang pertama, grade AA, 500 gram hingga 800 gram. Grade A, 350 gram hingga 450 gram.
grade B 250 gram hingga 350 gram, dan akhir sekali grade C adalah buah yang kurang daripada 250 gram. Perlu diingatkan bahawa harga buah bergantung kepada grade. Seterusnya, kutip buah dan simpan pada suhu bilik. Untuk tahan lebih lama, buah disimpan pada suhu 10 degree Celsius. Label setiap buah dengan tanda logo ladang sebelum dijual. Nota tambahan, sekiranya buah yang matang lambat dipetik, buah akan merekah dan mudah rosak. Kesimpulan, konsep amalan peladangan yang baik adalah berpandukan alam persekitaran yang baik bagi menghasilkan produk yang berkualiti tinggi dan selamat dimakan. Faktor seperti keadaan sekeliling dan mesra alam, verifikasi ladang dan keselamatan hasil ladang diambil kira supaya ladang yang diusahakan dapat mendapat sijil skim akreditasi ladang Malaysia. Ia merupakan penilaian tahap sesuatu ladang dari segi pematuhan amalan pertanian, sistem rekod ladang, sistem pemasaran, pengurusan ladang dan rekod hasil ladang. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Okey, sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami berkenaan industri buah naga di Malaysia. Akhir kata, majulah industri peladangan untuk negara.